Okay, Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Semua sihat Waalaikumsalam, ke? cikgu. Awak semua ada kat mana ni? Kat rumah ke? Kampung ke? Sedang bercuti? Kat rumah. Tak apalah. Yang penting jaga diri, jaga keselamatan, jaga SOP. Kalau tak, Baik, cikgu. kena saman. Okay. Semua kau baik ke? Internet macam mana? Alhamdulillah saya cikgu. Internet laju cikgu sekarang ni. Okay, kalau ada yang Okey cikgu. kalau ada yang masalah dengan internet, beritahu ya. Ya cikgu boleh. Okey, boleh tak kalau saya minta seorang wakil untuk bacakan doa sebelum kita mulakan kelas pada hari ini? Cikgu, adalah saya buka tiga. Saya wakilkan lah. Okey, Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshu alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Aiman. Okey, sebelum tu saya akan bagi link kehadiran. Awak semua isi ya. Pastikan link kehadiran ni isi sebelum habis kelas. Kalau lepas habis kelas, awak tak isi, awak dikira tak hadir. Okey? Baik cikgu. Baik, cikgu. Okey, semua dah bersedia ke? Dah cikgu. Dah. Boleh tak saya nak minta Subaidah untuk baca satu kata-kata ni? Boleh cikgu. Kata-kata yang mana ya cikgu? Saya tak present, sorry. Kejap Nampak ke? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okey, kata-kata ni ya. Gagal itu urusan nanti. Yang terpenting kita berani untuk mencuba dan mencuba. Ya betul. Terima kasih Subaidah. Gagal itu Sama. urusan nanti. Yang terpenting kita berani untuk mencuba dan mencuba. Begitulah yang saya nak terapkan dalam kelas kita hari ini. Saya nak awak semua mencuba untuk jawab soalan-soalan yang akan saya beri. Okay? Good luck semua. Okay, nampak tak gambar apa ni? Radio. Nampak. Mikrofon. Mana cikgu Ishan? Tuhan. Ya, radio, mikrofon. Biasanya radio ni kita buat apa ya? Mendengar. Dengar lagu. Dengar siaran bola. Dengar siaran. Ya, betul. Sekejap. Okay, ini merupakan komponen-komponen elektronik yang ada dalam radio. Boleh tak awak listkan komponen apa yang awak nampak ni? Saya nampak perintang, cikgu. Ya, betul. Lagi? Induktor. Transformer kot. Relay ke cikgu? Tu bukan ada diode ke tu? Saya nampak diode. Betul. Terima kasih. Semua betul. Okey, ini komponen yang ada dalam gambar tadi. Perintang, kapasitor, diode, transistor, pengaruh dan penggubah. Dalam banyak-banyak komponen ni kan, ada satu komponen tu yang dia berfungsi sebagai filter dan juga pembangkit frekuensi. Agak-agak awak lah. Komponen apa ya? Kapasitor kot. Induktor. Ya, kapasitor betul juga. Tapi hari ini kita nak belajar pasal induktor. Terima kasih yang menjawab. Okay, ini tajuk kita pada hari ini, induktor. Okay, untuk pembelajaran hari ini terdapat 4 yang saya nak capai, iaitu awak semua dapat menyatakan rupa bentuk komponen, unit serta simbol. Kedua, awak dapat menyatakan definisi induktor. Ketiga, dapat menulis 4 fungsi dan seterusnya dapat membezakan 2 jenis induktor. Okay, jom kita tengok video. Sekejap ya. Nampak tak? Nampak, cikgu? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Fokus ya. Walaupun lagu ni macam mengulik tidur, tapi awak semua kena fokus. Baik, cikgu. Baik cikgu.
Tak ada lagu pun cikgu. Dia memang tak ada lagu. Lagu dia tak dengar. Yang penting awak tahu apa yang saya nak sampaikan. Itu yang penting. Dah habis. Dah faham ke belum tu? Tak faham lagi? Mari cikgu terangkan sikit lagi. Okey, ini merupakan rupa bentuk komponen. Apa yang awak perlu tahu, induktor ini merupakan komponen pasif. Komponen pasif ialah komponen yang tak menyumbang kepada ganda awatan dan arus kepada litar. Ia juga tidak perlu sebarang input untuk berfungsi. Induktor diperbuat daripada wayar gegelung pengalir dan lilitan kawat yang berbentuk gegelung. Unit komponen bagi induktor yang awak perlu tahu ialah Henry. Seterusnya simbol dia, jika awak dapat lihat ni, dia macam gegelung ni. Dia sama dengan rupa bentuk dia. Okey, dah faham kan? Ke belum? Sikit. Faham ke belum? Boleh cikgu, boleh. Tunjuk sikit boleh? Boleh cikgu. Yang ni saya nak wakil lah ya. Wakil. Okey, komponen induktor. Siapa boleh jawab soalan ni? Saya cikgu. Yang mana ya? Yang Merah, kotak biru. oranye, biru. Ya, kita try ya. Terima kasih. Okay, untuk yang ni simbol bagi induktor. Simbol apa ya yang kita tengok tadi? Oren. Oren. Ya, betul. Okay, ni tak lahir. Henry. Unit bagi induktor. Henry. Jadi untuk topik ni awak semua dah faham lah ya? Dah faham cikgu. Alhamdulillah. Faham cikgu. Okay, jadi kita pergi ke next subtopik iaitu definisi induktor. Induktor atau peraruh ialah komponen elektronik yang terbentuk dari susunan lilitan kawat magnet yang boleh menyimpan tenaga dalam medan magnet yang disebabkan oleh aliran arus elektrik yang melintasinya. Okey, untuk yang ni cikgu nak awak hafal 1 minit. Lepas tu cikgu akan panggil secara random untuk awak baca balik. Boleh? Boleh dia. Boleh. Okey. Boleh. 1 minit dari sekarang ya. Dah ingat ke? Dah cukup ke cikgu 1 minit tu? Dah apa cikgu? Okay, cikgu rasa dah cukup 1 minit. Kita pergi kepada kita tengok siapa yang bertuah untuk baca balik. Okay, kita tengok. Cikgu akan pilih 2 orang. Sekejap ya. Risau cikgu, risau. Dia nervous sikit ya. Owen, dipersilakan baca balik. Du. Okey cikgu.
Induktor atau peraruh ialah komponen elektronik yang terbentuk dari susunan litar kawat magnet yang boleh menyimpan tenaga dalam medan magnet yang disebabkan oleh aliran arus elektrik yang melintasinya. Alhamdulillah. Betul Terima tak, kasih Awan. Betul. Sekali lagi boleh untuk orang lain pula. Testing sekali lagi. Risau ya? Yasmin, tanya Yasmin. Yasmin ada ke? Saya. Sekejap ya. Okey. Apa tadi definisi je? Ya, definisi induktor yang cikgu suruh awak hafal. Definisi induktor ialah sekejap ya. Komponen elektronik yang terbentuk dari susunan lilitan kawat magnet yang boleh menyimpan tenaga dalam medan magnet yang disebabkan oleh aliran arus elektrik yang berlintasnya. Betul ke cikgu? Ya, betul Yasmin. Terima kasih. Terima kasih untuk Yasmin Sama-sama. dan Okey, kita sambung lagi. Awak mengantuk ke kelas hari ni? Kelas Tak cikgu, tak. Kan. Seronok cikgu. Sikit lagi. Seronok cikgu. Okey, sikit lagi ya. Cikgu akan terangkan fungsi induktor. Untuk fungsi induktor ni cikgu nak 4 je. 1 sebagai filter, kedua penghasilan medan magnet, ketiga pembangkit frekuensi, keempat transformasi arus. Untuk filter, ia merupakan penapis frekuensi di dalam litar tertala. Biasanya dekat radio ya, seperti yang set induksi cikgu tadi. Kedua, digunakan bersama dengan kapasitor dan perintah bagi membentuk penapis. Impedans induktor meningkat jika frekuensi meningkat. Penghasilan medan magnet. Medan magnet dapat dihasilkan melalui arus elektrik pada lilitan gegelung. Contohnya relay, loudspeaker dan mikrofon. Macam gambar yang mula-mula tadi. Ingat tak? Ingat Ingat cikgu. lagi tak? Gambar Ya. Pembangkit frekuensi. Pembangkit frekuensi ni, induktor menjadi salah satu komponen bagi menghasilkan medan magnet yang bergema dengan kapasitor dan resistor sehingga menghasilkan frekuensi tertentu. Frekuensi yang dihasilkan adalah rendah dan juga tinggi. Transformasi arus. Transformasi arus ini diperlukan bagi menghasilkan tegangan atau arus tertentu. Ya? Apa tu? Oh. Jelas tak? jelas betul. Okey. Awak semua kena ingat Jelas. 4 fungsi ni ya. 4 fungsi ni kena ingat sebab sekejap lagi kita ada task sikit je. Filter, penghasilan medan magnet, Jelas cikgu. pembangkit frekuensi dan transformasi arus. Okey. Cikgu nak bagi teka-teki sikit boleh? Boleh cikgu. Okey. Yang ni siapa-siapa nak jawab pun boleh. Okey. Ia berfungsi sebagai penyambung ke? Atau pengawal arus? Bukan cikgu, yang ujung. Filter. Kita try ya. Ya, betul. Terima kasih. Penghasilan Medan magnet. Hebat. ya, medan magnet. Pembangkit semangat ke? Ni soalan terakhir ya. Transformers ke? Transformers. Yang mana ya? Oren. Transformers. Ada ke? Oren. Merah. Transformers. Salah lah. Oh, Transformasi. Kita tengok ya jawapan dia. Transformasi. Okey. Oh. Ni mesti awak suka tengok cerita Transformers ni. Ya cikgu, movie semalam. Betul cikgu, saya ingat Bumblebee. Okey, Bumblebee cikgu mati, pergi cikgu. ke yang terakhir ya untuk hari ni. Terdapat 2 jenis induktor, iaitu induktor nilai tetap dan induktor nilai berubah-ubah.
Induktor yang nilainya tetap tidak dapat diatur, manakala yang berubah induktor yang nilainya dapat diatur. Okey, untuk yang ni cikgu nak awak teliti gambar induktor nilai tetap dan induktor nilai berubah-ubah. Sebab kejap lagi cikgu ada test sikit. Kalau nilai tetap ni awak dapat lihat ada gegelung wire wire besi ni. Kalau nilai berubah-ubah dia tak ada. Dah ready ke? Ready. Ready cikgu. Okey. Yang ni induktor apa? Tetap ke berubah-ubah? Tetap cikgu. Tetap. Yang ni tetap cikgu. Tetap cikgu. Betul. Yang kedua? Ubah. Tu Ni berubah dia. cikgu. Lagi atur. Boleh laras. Dah. Boleh ubah, boleh Yang laras. ketiga? Tetap. Tetap. Tetap ke? Tetap sebab macam ada nilai kat situ. Tetap rasanya. Tetap maksudnya. Dia berubah-ubah. Okey, faham. Ni yang ketiga? Yang keempat? Tetap. Tetap. Ya, betul. Jadi cikgu rasa awak dah faham Kalau ada gegelung ni, dia tetap. Kalau tak ada tu, dia berubah-ubah. Faham tak? Okey, faham cikgu. Faham cikgu. Okey. Ini perbezaan dua jenis induktor. Induktor tetap, ni kita dah lihat tadi. Simbol dia adalah macam ni. Manakala induktor berubah-ubah, ini rupa dia. Dan simbol dia sama je dengan nilai tetap, cuma dia ada anak panah. Boleh bezakan tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Alhamdulillah. Okey, ini adalah cikgu tunjuk gambar lah dengan lebih detail. Sekali dengan simbol. Ini bagi induktor nilai tetap. Ini induktor nilai berubah-ubah. Okey. Itu saja untuk kelas cikgu pada hari ini. Awak semua ada soalan tak? Ke semua dah faham? Dah faham cikgu. Faham cikgu. Faham cikgu. Cikgu rasa hari ni kita belajar pasal apa agak-agak? Boleh tak satu seorang membuat kesimpulan? Pasal induktor. Ya, apa yang awak belajar pasal induktor? Dia merupakan penapis. Ya, betul. Lagi? Dia merupakan transformasi arus. Induktor ada berapa jenis? Dua. Betul. Okey. Jadi kesimpulannya induktor terdapat dua, iaitu induktor tetap dan berubah-ubah. Induktor biasanya kita gunakan dalam radio, mikrofon. Okey, cikgu rasa kamu semua dah faham apa yang cikgu ingin sampaikan pada hari ini. Jadi sekian, terima kasih. Ada satu kata-kata ya. Penat susah hanya sementara, bakal berbayar dengan kejayaan. Jadi jangan pernah mengalah untuk belajar. Jangan pernah rasa letih, jangan pernah rasa fed up. Okay, tapi jangan lupa untuk buat satu mind map dan hantar dalam Google Classroom ya. Boleh ke? Boleh cikgu. Lewat-lewat je besok ya. Cikgu tak nak awak tertangguh. Baik. Baik cikgu. Terima kasih. Terima kasih semua. Semoga Terima kasih juga cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, Tania Fatin Kelantan awak ni. dengar sangat ke doktor? Iyalah. Okay. Awak ni di rumah ke di mana ni? Dekat college doktor. College. Okay cik. Sebelum saya komen, saya bagikan kawan awak dululah. Lasah dulu. Okay. Siapa nak komen dulu? Tak ada orang nak komen. Tadi macam semua faham kan? Zainurul? Zainurul Syafiqah. Saya doktor. Komen sikit. Pada pendapat saya penyampaian Fatin tu okey, cuma mungkin bab quiz tu kot, sebab quiz tu jawab sama-sama, mungkin boleh macam dibagi link untuk sama-sama je macam mana seorang-seorang jawab macam tu, sebab kalau yang jawab sesama tu macam terlalu cepat, so macam nak pick up lambat sikit. Macam kot. Okey. Yalah, maksudnya dalam kelas yang sebenar mungkin pelajar tak berapa, yalah sebab yang ni
Sebabnya pelajar dah ni kan, dah tahu. So mungkin dalam kelas yang sebenar lah nanti kan, kalau implementation mungkin kita tak boleh nak evaluate lah pelajar tu kan. Kita tak boleh nak evaluate setiap pelajar lah. Okay, thank you Zanurul. Lagi ada apa-apa lagi tak yang awak boleh kongsikan? Okey. Siapa, Faizul? Berdasarkan saya punya pemerhatian untuk Cikgu Fatin ni, dia agak ceria lah, memang ceria, betul, memang ceria. Kita pun nampak kan dalam kelas dia tadi kan, memang semua cikgu nak respon, kan salah, semua pelajar nak respon untuk kelas dia. Jadi dia jadi macam suasana tu memang orang kata apa yang dia sampaikan kepada kita tu memang kita dapat tangkap. So kalau kelas macam ni, kalau kita kekalkan sampai bila-bila, insyaAllah pelajar akan straight A je sampai bila-bila. Ceria. Okay. Maksudnya Faizul komen ceria lah kan, kelas tu menceriakan, kelas petang kan. Ya betul. Betul tu. Turga? Turga kita kena tanyalah sebab dia nak Deepavali ni kan. Dah ready dah barang barang pula. Dah ready dah untuk Deepavali. Sikit-sikit lah doktor. Sikit-sikit. Okay. Awak balik kampung ke apa? Tak doktor, tahun ni tak celebrate. Tak celebrate? So awak kat mana? Saya duduk rumah je. Rumah awak kat mana? Dekat Rawang sekarang. Rawang. Kampung kat mana kampung? Kampung Perak. Perak. Okay. Masuk dalam record apa ni? Fatin dengar. Okay, Turga, komen sikit. Bagi saya kelas Fatin tadi macam Zul kata kan, ceria. Lepas tu cikgu ni sweet sangat. Lepas tu saya suka lah cikgu ni. First dia nampak nervous, lepas tu macam dia dah okay dah. Yang tu je, dia punya content semua okay, best. Saya suka cikgu ni. Okay. Dahsyat ni, ada peminat ni Fatin. Lepas ni boleh buat TikTok dah ni dia. Ramai peminat. Okay, Fatin ni betul. Fatin ni ceria tau. Mula-mula kelas dia tu student dah respon lah. Dah respon baik untuk kelas dia tu. Okay, pada mulanya betul kata Turga tu, dia macam agak nampak nervous lah. Okay, nervous. Tetapi bila dia dah start kelas tu, dia dah dapat orang kata aura tu. Itulah saya kata bila kita dah start bercakap, kan kita macam dah rasa okey lah, darah gemuruh kita pun dah menurun sebenarnya. Okay, dari segi suara pun jelas lah, very clear. Cumanya dia adalah lagi kan Kelantan dia tu. Tapi taklah ketara sangat. Dia tak ketara sangat. Kalau lah ditakdirkan Fatin ni LM ataupun mengajar di Kelantan, saya yakin yang dia akan menggunakan bahasa ataupun logat Kelantan. Tetapi sebenarnya dalam LM, dalam latihan mengajar dan sebagainya, kena elak lah sebenarnya logat ni. Tapi macam mana pun kalau saya pergi menyelia kat Kedah, dia pun cakap Kedah. Pergi menyelia kat Kelantan, saya cakap Kelantan. Terengganu je saya jarang menyelia lagi setakat ni lah. Tempat yang saya pergi macam Kedah ke, saya dah pernah lah kan. Cakap Kedah lah, Kelantan pun sama. Okey, kemudian kalau contoh kan, kalau orang tu memang kata memang pelajar contoh lah macam Sri Fatin ni kan memang daripada Kelantan, ada daripada Kedah, kan dia punya cara percakapan dia orang kan memang dah macam dah terbiasa dengan lorat dia. Tapi kalau kita berintonasi tu tapi tak adalah sampai terkeluar, macam terkeluar sikit lah menurutnya lorat dia sikit, tapi still masih lagi menggunakan bahasa Melayu dia macam tu. Padahal tak ada tambah lorat lah, just nampak slang sikit-sikit je. Okey tak macam tu? Dia sebenarnya macam mana pun bila student kita jawab, kalau awak, itulah saya kata bila pergi LM di negeri yang ada lorat ni, awak tak boleh lari tau. Bila student respon dalam bahasa lorat tu, nak tak nak, awak kena respon dalam lorat tu. Dia tak akan jadinya nak bercakap bahasa standard Johor ke bahasa Kuala Lumpur ke, dia tak jadi. Dia akan bercakap dengan lorat itulah.
dia tak nak kata jadi kesalahan yang besar tu, saya pun tak berani nak cakap lah adakah dia dah melanggar law dan sebagainya. Cuma kita bimbangkan ada pelajar yang yang tak faham dengan logat. Mungkin ada pelajar daripada tempat lain yang mungkin tak faham dengan logat tu kan. Contohnya kalau let's say lah mengajar di politeknik kan, LM dulu ada LM di politeknik. Dan di politeknik tu ada pelbagai latar belakang pelajar dari pelbagai negeri. So kemungkinan ada pelajar yang di luar dari negeri Kelantan lah. Macam mana pun kalau pergi di Kelantan ke Terengganu ke, mereka ni akan teradapt dengan budaya dan bahasa logat di negeri tersebut. Macam tu. So tak jadi masalah lah, boleh lah kalau tersalah ke, tersasul ke, tak jadi masalah. Dia bukanlah jadi kesalahan yang besar pun. Cuma dalam latihan mengajar tu nanti kalau awak guna logat, penyelia dia akan tegur lah menggunakan logat gini. Macam tu lah. So pada saya dia tak jadi kesalahan selagi penyampaian tu ataupun aim tu sampailah. Okay, tetapi seboleh-bolehnya cuba elakkan mengguna logat tu lah. Alright. So Fatin ni dari segi tadi tu dia memang sangat ceria, betul. Tanya khabar pun dia dah ceria kan. Hai, Assalamualaikum, hai, macam tu kan. Serius lah macam DJ radio macam tu. So tanya line internet kan. Lepas tu link student. Kemudian dari segi set induksi. Set induksi cikgu dia tadi apa dia tunjuk gambar radio kan? Gambar radio, lepas tu gambar komponen elektronik dalam radio tu. Ya, and then masa dia tunjuk gambar radio tu, student pun dah, disebabkan semangat ceria dia tu, student pun dah terus bagi respon yang ceria lah, jawab semua. Jadi bila student dah jawab dah macam tu, dah tak boleh kawal kelas pun dia juga. Nanti kita tak boleh nak kawal kelas lah. Tetapi apa pun student seronok kan nak bagi respon. Okay, dari segi penguasaan isi. Penguasaan isi ni apa yang saya nampak ialah Fatin perlu elaborate setiap isi yang disampaikan tu. Okay, maksudnya kalau misal kata Fatin menjelaskan berkaitan dengan definisi, Fatin perlu jelaskanlah definisi tu dulu sebelum pergi kepada aktiviti. Jangan terlalu cepat jump to the activity sehingga kan terlupa untuk menjelaskan definisi tu kan. Maksudnya definisi bagi induktor tu, keywords dia tu perlu dijelaskan dengan satu persatu. Okay, kalau awak tengok contoh kawan awak tadi tu, sebab apa saya tak tegur dari segi konten dia, sebab mereka telah menjelaskan lah, kena elaborate lah benda tu. Contohnya juga untuk fungsi induktor ada 4. So Fatin hanya membaca tanpa menjelaskan. Student dia macam risau tau kalau cikgu dia baca je tanpa ada penjelasan yang lebih detail berkaitan dengan tu. Jadi dia tak sempat nak capture lah apa yang cuba disampaikan oleh guru tu. Jadi pada saya dari segi penguasaan isi tu nak kena improve lah penguasaan isi. Dari segi penyampaian pun agak laju juga sebenarnya. Dia agak laju disebabkan oleh mungkin ada banyak isi, ada banyak objektif yang nak disampaikan. Mungkin ada 4 objektif, so mengejar masa lagi, so jadi laju. Tetapi saya rasa dari segi, walaupun saya tak kenal Fatin, saya rasa personality Fatin ni memang kalau bercakap pun laju. Gitu ke? Ke tak? Saya That's nice. tak pasti. Tak pasti. Betul. That's nice. Ada masa laju sikit, ada masa santai-santai. Dia ada macam Aiman cakap lah. Ada masa dia laju sikit, ada masa dia tidak. Dia kalau excited laju. Dia mungkin dia excited lah tu dia laju. Nampak lah semangat dia, tanda. Memang dia semangat. Saya suka semangat ceria. Macam extro. Extro ni. Okay. Saya suka semangat dia, betul. Serius, saya mula-mula dia Assalamualaikum tu kan dia macam dah boleh macam join Didik TV tau. Macam tu lah kami kata mula-mula reaksi kami tu. Dia ada wow effect.
Alright, so bila tadi tak menguasai isi, Fatin kelihatan membaca tau, apa dia punya content dia tu. So bila kita baca content, kita nampaklah kita tak menguasai isi. Alright, jadi bila dah baca, kontak mata kita tu dah macam tak ada dengan audience walaupun dilakukan secara online. Okay, so Fatin kena kena hati-hatilah kat situ kan. Seterusnya explain, kurangkan rujuk nota, konten perlu dijelaskan terlebih dahulu. Rumusan, mula-mula saya tengok lupa dah buat tu rumusan tu, tetapi akhirnya ada tu buat pattern minda macam tu kan. So okay lah, saya dapat markah lah kat situ. Alright, so terima kasih Fatin kerana telah menceriakan suasana petang ni. Okay, so itu saja, saya off dulu dia punya record ni. Terima kasih doktor.